Daripada Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu berkata, aku akan menceritakan kepada kamu sebuah hadis yang tidak ada orang lain yang akan menceritakannya setelah aku. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kiamat itu ialah sedikit ilmu, banyak kejahilan, banyak perzinaan, ramai kaum perempuan dan sedikit kaum laki-laki, sehingga nantinya seorang laki-laki akan mengurus 50 orang perempuan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya baca dan saya hurai yang matan dia di atas. Daripada Anas radhiyallahu anhu. Anas ni maksudnya Anas bin Malik. Hak boleh jawab tu boleh balik lah. Maksudnya reti lah. Kalau Anas bin dengan hak ni umat Nabi Muhammad hak berapa puluh bilion ni. Nombor 3 yang paling banyak riwayat hadis nama dia Anas bin Malik. Kalau tak kenal tu teruk lah. Nombor 3 yang paling banyak meriwayatkan hadis. No? Lingkungan tu lah. Sayyidina Anas bin Malik mengaji dengan Nabi daripada umur 9, Nabi wafat dia umur 18. Subhanallah. Budak lah, bukan orang tua, bahkan bukan remaja, kanak-kanak. Belajar dengan Nabi umur 9, Nabi wafat dia umur 18. Nombor 3 yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, mengalahkan 100,000 sahabat yang lain. Sayyidina Anas. Cerita pasal Sayyidina Anas ni sejak saya pernah dah sebut dah sikit-sikit. Kenapa dia banyak tu? Kata Sayyidina Anas, aku akan menceritakan. Aku ni Sayyidina Anas, bukan Rasulullah. Anas kata, aku kepada kamu, kamu ni sahabat-sahabat lain pun boleh jadi, tabi'in pun boleh jadi. Bila dia kata aku nak cerita kepada kamu, boleh jadi sahabat lain. Sebab ada di kalangan sahabat, dia seorang je yang dengar hadis tu. Boleh jadi. Sebelum ni saya pernah cerita dah iaitu tentang ilmu mustalah lah sikit kan. Boleh jadi kadang-kala satu orang sahabat dia seorang je dengar, kadang-kadang dua. No? Yang dengar seorang tu maksudnya dia mewakili seluruh umat Rasulullah untuk dia sebarkan hadis tu. Berat tu tugas tu. Yang tu kena belajar lagi dalam. Kita akan jumpa hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang. Ada ulama yang berbukti hadis-hadis tu. Hadis yang diriwayatkan oleh hanya 2 sahabat. Hadis yang hanya diriwayatkan oleh 3 sahabat. Macam itulah dihimpunkan oleh para ulama. Kata Sayyidina Anas, aku nak beritahu satu hadis yang orang lain tak boleh cerita. Ini maksudnya sama ada dia ataupun beberapa orang sahaja yang pernah ataupun mendengar hadis ini. Kata Sayyidina Anas, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kiamat itu ialah sedikit ilmu, banyak kejahilan. Yang ni kita dah hurai hadis-hadis yang sebelum ni. Dan hak selepas ni pun sekali dia sebut lagi. Ada selepas ni. Sekali kita tengok. Sedikit ilmu dan banyak kejahilan. Tengok majlis ilmu makin banyak. Di sebahagian negeri di Malaysia, Ustaz negeri mana yang saya tak masuk? Johor banyak. Kan, Kelantan pun banyak. Hampir semualah yang banyak. Kan, majlis ilmu. Dalam masa yang sama, orang-orang jahil meningkat dengan lebih banyak daripada hak ada ilmu.
Apa sebab? Sifir mudah dia tuan-tuan, sifir mudah dia. Anak-anak orang Islam belajar di mana? Tentang Islam. Belajar di mana tentang Islam? Di sekolah rendah ada berapa mata pelajaran? Saya cikgu. Dululah 8 tahun. Guru sekolah menengah, kan? Ada satu masa ya. Pendidikan Islam daripada keseluruhan masa tu ada satu je, sejam habis. Tentulah mengaji agama. Hak sekolah rendah biasa ni, kalau sekolah rendah Islam banyaklah. Seriti, sekolah rendah Mak Tafiz semua ni banyaklah pelajaran agama. Hak majoriti ni tuan, yang majoriti ni di sekolah rendah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan, di mana mereka mempelajari agama? Balik rumah kilik kitab pergi mengaji di pondok, di masjid. Mampu tak buat dah. Harap hak di sekolah tu lah. Maka di sekolah hanya ada sejam saja seminggu. Tu pun ada orang kata mengaji agama banyak sangat sebab tu orang Melayu lembab. Nak kena tukar, dia kata sistem di sekolah nak kena tukar sebab pelajaran agama yang melembabkan Melayu. Pemimpin tu, yang sebut tu pemimpin. Dan ayat tu memang tak masuk akal lah. Sejam je lah. Maka Nabi sebut dekat dengan kiamat, ayyaqillal ilmu wa yadhharal jahlu. Kalian akan melihat sedikit ilmu dan banyak kejahilan. Semua orang boleh nampak tanda kiamat ni dah berlaku hari ni. Satu, saya tak urai panjang sikit lah. Kemudian banyak perzinaan. Hak ni pun kita dah hurai. Wa yadhharaz zina. Tak perlu sebut dah, banyak kali dah saya sebut di Malaysia. Kan? Zina di Malaysia 5 bintang. Zina di Malaysia 5 bintang. Sebab tu anak luar nikah lahir 10 minit seorang. Fakta Jabatan Pendaftaran Negara. Ini saya berani sebut ni, kan? Dalam radio saya berani sebut, dalam TV saya berani sebut fakta ni. 10 minit seorang, bukan berzina tuan-tuan, 10 minit lahir. Ingat nak keluar anak 3 minit kah? 9 bulan. Nak abang banyaknya zina di Malaysia ni, 5 bintang zina di Malaysia ni, 10 minit lahir seorang. 10 minit seorang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terlampau ramai. Kemudian ramai kaum perempuan dan sedikit kaum laki-laki. Sehingga nantinya seorang laki-laki akan mengurus 50 orang perempuan. Maksud mengurus sini nisbah. Satu laki-laki 50 perempuan. Yang ni belum berlaku. Kan? Hak siapa yang hurai kata yang ni dah berlaku tu salah lah. Kan? Jangan hurai ikut dan ya. Dia kata cuba tengok pi universiti siapa ramai? Perempuan. Habis dah lelaki. Kan? Bukan pasal tak ada lelaki-lelaki. Saya duduk pergi ceramah di pusat serenti berlambak lelaki-lelaki. Ramai. Saya ceramah di penjara Juvana, penjara besar Pulau Pinang, penjara banyak penjara di Perak. Berlambak lelaki-lelaki. Ramai. Perempuan sikit je. Dalam Malaysia ni tuan-tuan, nisbah sekarang hampir sama banyak, iaitu orang laki-laki 16.7 dan orang perempuan 15.6. Setiap 107 laki-laki ada 100 orang perempuan. Nisbah di Malaysia. Tanda ni belum berlaku. Tanda ni hak Nabi sebut ni tuan-tuan akan berlaku. Pernah tak berlaku tanda kecil ini? Belum pernah. Bilakah tanda ni akan berlaku? Ketika berlaku peperangan besar. Dan perang besar tu belum berlaku. Perang besar tu dulu saya pernah sebut dah kepada tuan-tuan, tahun lepas lah kot. Saya rasa tahun lepas saya pernah sebut dah kepada tuan-tuan, perang itu adalah perang di antara Islam dan gabungan seluruh kufar di atas muka bumi Allah. Tuan-tuan bayang ramai mana?
Islam hari ni 2 bilion, bukan Islam 5 bilion. Hak 2 bilion ni pula tak tolak hak dengan transgender. Hak tinggal semayang, hak tak tutup aurat, hak lawan Islam, hak 2 bilion ni. Tolak pula 1 bilion. Nabi kata last sekali, waktu tengah berperang tu, waktu tu Dajjal keluar. Tuan-tuan, dalam duk perang, sesi perang tu, fasa peperangan tu, waktu itu Dajjal keluar. Habis dia Dajjal, tanda besar kiamat pertama, perang tu. Ketika itu ramai yang akan mati, lelaki-lelaki. Dalam perang dunia pertama lebih kurang 10 juta yang mati. Dalam perang dunia kedua lebih kurang 100 juta. Tuan, bukan 100 ribu lah. Lebih kurang 100 juta yang mati dalam perang dunia kedua. Dia akan datang perang dunia 3. Mesti jadi. Bukan doa tak, bukan ya Allah bagilah perang, ya Allah bagilah. Tak betul itu. Kita sebut akan berlaku perang dunia ketiga bukan kita berdoa, tetapi mengiyakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa akan berlaku satu perang yang tidak pernah dilalui oleh tarikh kewujudan manusia. Perang yang besar itu akan dipimpin oleh keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibn Abdullah al-Mahdi. Al-Mahdi. Waktu tu kita akan tengok betapa ramainya wanita, sehingga Nabi sebut 1 orang laki-laki, 50 orang wanita. Dan itu belum berlaku. Itu belum berlaku. Kemudian kita tengok hadis yang ke-40 pula, cepat sangat tu. Hadis ke-20, muka surat 47. Had ni pun hadis masyhur. Hamba jadi tuan dan berdirinya bangunan-bangunan pencakar langit. Yang ni 2 tanda kiamat. Jadi ke tak? Jom kita tengok. Kita baca dulu hadis ni. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qal fa akhbirni 'anis sa'ah. Qal mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qal fa akhbirni 'an amaratiha an talidal amatu rabbataha wa an tara al-'urata al-'alata ri'a asy-sya' yatatawaluna fil bunyan. Rawahu Muslim. Artinya, daripada Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, kemudian tuan-tuan boleh tengok dalam buku tu, dia tulis dalam sebuah hadis yang panjang. Maksudnya hadis ni panjang. Syekh Fahmi yang dia ambil sikit sebahagian daripada hadis ni sebagai poin kepada tajuk yang Syekh Fahmi, pengarang kitab ni, nak tulis dalam hadis ke-20 ni. Dalam hadis ke-20 ataupun tajuk yang ke-20, Syekh Fahmi, pengarang kitab ni, dia nak ambil poin hamba jadi tuan dan berdirinya bangunan pencakar langit. Mana syahid, mana hadis yang dia nak buat? Dia pun jumpa satu hadis, tapi hadis tu terlalu panjang. Maka Syekh Fahmi dia ambil sikit, dia letak dalam ni. Kalau nak cari, tulis hadis Jibril. Hadis ni ulama namakan hadis Jibril. Pasal apa? Kerana ketika itu Jibril datang dalam rupa paras manusia dan dilihat oleh semua sahabat. Masyhur lah. Orang rajin mengaji, dia dengar saya sebut ni, dia tahu lah. Dia tahu lah. Nabi pernah duduk dengan sahabat macam ni, ramai macam ni. Mai satu orang laki-laki, jubah putih bersih, debu sikit pun tak ada.
rambut dia bersinar hitam, la yura alaihi atharus safar, tak nampak pun dia ni orang jauh. Sedangkan semua sahabat tak kenal dia ni. Tuan-tuan faham tak? Kalau semua sahabat tak kenal, maksudnya mesti orang luar. Kalau orang luar, dia main, mesti badan, baju dan muka dan rambut dia penuh dengan debu. Tu cara orang dulu cakap, orang di negara Arab lah. Di negara Arab mesti, kalau orang dia ni orang tak kenal, semua sahabat tak kenal, dia mesti orang jauh. Sebab sahabat duduk di Madinah dan keliling tu 10 km, 20 km, 30 km, mereka kenal lagi. Jadi bila tengok, Sayyidina Umar kata, tak tahu kat seorang pun tak kenal, main bersih, jubah bersih, putih. Kerana itu putih adalah warna kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayad. Nabi membanyakkan pakaian yang berwarna putih. Bila laki-laki tadi dia duduk depan Nabi, menghadap, lutut bertemu lutut. Bukan biadab lah, dia berada tunduk, dia duduk depan Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, apa itu Islam? Nabi jawab, apa itu iman? Nabi jawab, apa itu ihsan? Nabi jawab, bilakah kiamat? Nabi tak jawab. Bila dia tanya, wahai Muhammad, bila kiamat? Semua sahabat duk tengok ni, siapa dia ni? Mai duk buat tanya soalan pula kat Nabi kita. Nak uji tok guru kita kah? Nak ajak berdebat kah? Kan? Jadi dia tanya, Nabi jawab, bila dia tanya, bila kiamat? Matasa, kiamat bila? Tepat tu, dia tanya bila terus. Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang bertanya pun tak tahu jawapan, orang yang ditanya pun tak tahu jawapan. Kemudian baru dia masuk tajuk ni. Ni kita baca atas ni. Yang ada kitab boleh tengok. Kemudian malaikat Jibril yang rupa parah orang tu, berupa orang tak sah ni, dia kata, fa akhbirni an amaratiha. Kalau macam tu, bagi tahu apakah tanda-tandanya. Ada tak tanda? Kalau mana tanda tu berlaku, maksudnya kiamat dekat. Maka Nabi pun sebut tanda yang kita tengok malam ni. Dan hadis ni masyhur, ulama menamakan hadis ini dengan nama hadis Jibril. Dia pun habis dia Nabi tanya kepada yang duduk depan sekali, iaitulah Sayyidina Umar yang meriwayatkan hadis ni. Hadis ni ramai sahabat tahu. Peristiwa ni disaksikan oleh ramai sahabat. Nabi pun tanya, atadruna manis sa'il? Tahu tak tadi siapa yang mai? Semua sahabat jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Tuan-tuan, sahabat-sahabat ni yang paling hebat siapa? Dari segi ketakwaan, warak, takwa, ilmu, sahabat. Warak dan ketakwaan ni sahabat. Tuan-tuan, bila satu malaikat mai, malaikat berupa orang. Tak ada satu pun sahabat tahu yang tu malaikat. Semua tak tahu. Termasuk umat Nabi Muhammad yang ranking dia nombor 2. Nama dia Umar bin Al-Khattab. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ni kalau buh ranking berapa puluh bilion umat Muhammad ni, dia nombor 2. Selepas Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu tuan-tuan, kalau dia ikut tarikat hak sesat, yang sesat lah. Tarikat yang betul ya tak apa lah. Tarikat yang sesat ni, ajaran sesat yang banyak apa semua ni, kita nak sebut sikit hadis lepas ni. Hadis 49, hadis 49. Hadis 21. Tuan-tuan, kalau kita duk ikut kumpulan-kumpulan hak berlambak-lambak hari ni, beratus kumpulan ajaran sesat di Malaysia yang masih aktif. Saya baru dapat beberapa hari lepas kan mesej mereka tanya kan macam-macam. Maka kita boleh tahu, dengan ilmu kita boleh tahu, Sayyidina Umar nombor 2 umat Nabi Muhammad, nombor 2 dari segi iman. Dari segi iman, dia pun tak tahu hak tu malaikat Jibril. Maka hari ni punya banyak
ajaran sesat mencecah ratusan. Tengok saja satu negeri 19 ajaran sesat aktif. Baru satu negeri tuan, belum 10 negeri. Hak duk mengaku jadi perantara di antara dia dengan Nabi Muhammad, Tok Guru tu lah. Hak duk mengaku jadi perantara dia dengan Nabi Khadir. Hak duk mengaku jadi perantara dengan dia Nabi Musa. Nabi Musa lagi dahsyat. Macam-macam. Satgi dapat tasbih, satgi dapat sejadah, satgi dapat batu. Hari ni Jibril mai ziarah, esok Israfil mai ziarah, tu dia. Kata awak malaikat maut tak mai. Senang sikit tutup, gelang. Jibril tuan-tuan, berlaku ni bukan contoh. Hari ni Tok Guru jumpa dengan malaikat Jibril, esok jumpa dengan Mikael. Ni kita baca hadis ni, sebaik-baik umat Nabi Muhammad yang nombor 2 pun tak tahu yang tu Jibril. Bila Nabi tanya atadruna manis sa'il, hangpa tahu tak tadi siapa mai? Allahu wa rasuluhu a'lam. Senomak ni dahsyat. Senomak ni memang hebat lah. Tapi dia tak tahu. Senomak ni kalau dia duduk di atas bukit bergegang, dia ketuk bukit, dia kata alam a'dil alaik, bukankah aku telah berlaku adil di atas muka bumi ni? Berhenti bukit. Sungai Nil tak mengalir, dia tulis atas surat, dia tulis wahai Nil, kalau hang mengalir dengan diri hang jangan mengalir sampai bila-bila. Dan kalau kamu mengalir dengan kuasa Allah, mengalirlah kamu. Baling surat dia, mengalir sungai Nil. Dan puluh-puluh lagi lah dia punya karamah dia. Dia pun tak kenal malaikat Jibril. Bukan tak kenal, dia pun tak tahu hak tu Jibril. Tuan-tuan faham tak ni? Maka dengan ilmu kita boleh selamat diri kita, insya-Allah, insya-Allah, daripada ajaran sesat hak makin hari. Bukan kuih kurang, kuih bertambah. Lagi bertambah, lagi hari lagi bertambah. Subhanallah. Daripada Umar, hadis panjang. Kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah. Ini baru tuan-tuan faham. Kita baca, saya terang tak sah, kita baca balik terjemahan dia. Daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata dalam sebuah hadis yang panjang, kemudian Jibril bertanya kepada Rasulullah. Baru kita nampak dia punya background hadis, kan? Ni Jibril tanya mai tang mana pula ni? Jibril mai hak waktu itulah, dia mai dengan rupa paras manusia. Maka khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Lalu Nabi menjawab, orang yang ditanya tidak lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Apa dia tu? Dua-dua tak tahu. Senang terjemah, kan? Maka Jibril berkata, kalau begitu coba kabarkan kepadaku tanda-tandanya, wahai Muhammad. Ada tak tanda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila hamba sahaya melahirkan tuannya dan engkau melihat orang-orang yang berjalan tanpa sandal, tanpa slipper, kasut, bertelanjang lagi miskin dan hanya mengembala kambing, tetapi mereka berlomba-lomba mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi. Apa dia tu? Senang aja, secara mudah. Kita tengok apa yang dihuraikan oleh Syekh Fahmi. Di antara tanda-tanda kiamat ialah bila hamba sahaya melahirkan tuannya. Maksudnya akan banyak jumlah hamba yang akan digauli oleh tuannya. Lalu ia melahirkan anak. Ia tu siapa? Ia tu hamba perempuan tu lah. Maka anak ini berpangkat ayahnya. Maksud berpangkat ayahnya, anak ini bernasab mengikut ayahnya. Itu sebagai tuan terhadap ibunya sendiri. Lagi tak faham tu. Macam ni. Ni hadis ni tuan, bukan senang-senang hurai ikut dan faham bahasa Arab boleh hurai, tak boleh. Tak boleh. Dulu waktu ada hamba abdi, dulu zaman Rasulullah, adakah Islam yang memperkenalkan sistem hamba abdi? Tidak.
Islam datang, Rasulullah datang, hamba abdi telah pun wujud. Islam datang, Rasulullah datang, Nabi mensistemkan kewujudan hamba abdi itu, dan Nabi menggalakkan hamba abdi dimerdekakan. Ini Islam. Tak boleh nafi, tak boleh nafi. Terlampau banyak bukti bahawa Islam datang, Islam bagi sistem kehambaan itu jadi tersusun. Macam mana nak ambil hamba abdi, bolehkah beli hamba abdi, macam mana nak jual, macam mana nak merdekakan. Kemudian Rasulullah mengajar umatnya untuk memerdekakan hamba abdi. Kita tak mau bahas bab tu, panjang. Kalau buat kesalahan ni kena bebas hamba abdi, kalau buat kesalahan ni kan tuan-tuan tahu kafarah. Kafarah dia itqu raqabah, membebaskan satu hamba abdi. Hamba abdi lelaki ke perempuan, yang tu dalam kitab fiqh. Maka Islam datang, Islam menghapuskan sistem perhambaan manusia ini. Islam yang main, Islam yang tutup sistem perhambaan ni. Cumanya hamba abdi ini akan datang, boleh jadi ada lagi ke? Ya, boleh ada lagi. Walaupun ketika Rasulullah hidup, Nabi menggalakkan, ajaran Islam ini menggalakkan supaya dibebaskan. Nanti bila terjadi peperangan, maka orang Islam tentu mendapat hak untuk mendapatkan hamba abdi, lelaki ataupun perempuan. Kalau dapat hamba abdi lelaki, dia ada banyak pilihan. Dia boleh untuk suruh buat kerja, dia boleh untuk jual. Buku sirah dan sejarah umat Islam, lihat bagaimana Islam mengajar seorang tuan mengurus dan bermuamalah dengan hamba abdi dia. Contoh saya buat, tuan-tuan tengok, yang ni sistem hamba abdi yang sebenar dalam Islam. Siapa antara hamba yang pernah menjadi hamba Rasulullah? Siapa dia? Yang pernah jadi hamba Rasulullah, Zaid bin Harithah. Sahabat-sahabat lain pun ada hamba. Ni hamba lelaki ni, nak pergi faham ni. Tak dapat ada hadis tu Ustaz Gifasan. Rugi saya. Okey. Ketika Zaid bin Harithah menjadi hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adilnya Islam ini, selepas Nabi membebaskan Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah tak mau ikut ahli keluarga dia balik kampung, tak mau. Memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu kenapa? Kerana adilnya Rasulullah. Tidak pernah membezakan apa yang masuk ke dalam mulutnya dan apa yang masuk ke dalam mulut hambanya. Kerana dia tidak pernah membezakan berapa banyak baldi air yang perlu diangkut oleh hamba abdinya dan berapa banyak baldi air yang diangkut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kita buat. Kita orang gaji pun kita buat zalim dah, orang gaji. Bukan hamba abdi, orang gaji. Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf pun banyak hamba abdi dia. Disebutkan dalam riwayat hidup Sayyidina Abdul Rahman, bila Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu ni bilioner sahabat. Tahap kekayaan dia selepas dia wafat, emas yang dibahagi-bahagikan milik Abdul Rahman ibn Auf sebesar bongkah ni, meja ni tuan tengok ni. Nak bahagi perlu kepada mertun. Orang utara panggil mertun. Kan? Punya kaya, sangat kaya. Tapi dijamin syurga oleh Rasulullah Abdul Rahman bin Auf. Kalau Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu anhu berdiri sebaris dengan ratusan hamba abdi dia, maka tak boleh nak beza yang mana satu Abdul Rahman, mana satu hamba abdi dia. Pakaian sama.
Kalau Abang Abdi dia pakai Adidas, dia pun pakai Adidas. Contoh, subhanallah. Tuan-tuan, Islam datang mengharmonikan bagaimana menguruskan hamba abdi. Okey dah, selesai yang tu. Kemudian dia nak beritahu ni tadi ni. Perempuan bila habis perang, ada negara yang ditawan tu ada laki-laki, perempuan. Kesemua jadi tawanan perang. Jadi hamba. Yang laki-laki macam saya sebut tadi, boleh digunakan kerja ataupun tebusan boleh juga. Ataupun kalau panglima perang ketika tu keputusan untuk dibunuh, semua laki-laki dibunuh. No? Yang dibunuh tu pula yang boleh dijatuhkan hukuman bunuh tu pula mestilah yang berperang saja. Orang tua-tua, kanak-kanak tak boleh, itu hukum perang. Okey, kemudian yang perempuan. Yang perempuan, yang wanita-wanita juga bila perang orang Islam, perang menang orang Islam, maka kota yang ada pun jadi hamba. Yang wanita-wanita ni bila jadi hamba abdi kepada seseorang, maka dia boleh wanita ni boleh untuk buat kerja dan sebagainya, dan dia juga boleh menyetubuhi wanita tadi, hamba tadi. Boleh, dalam Islam dibenarkan. Tapi bila dia bersama dengan hamba abdi wanita tadi, apabila wanita tu mengandung, melahirkan anak, maka keistimewaan yang diberikan oleh Islam ialah wanita tu dia naik pangkat sikit, nama dia Ummul Walad. Ni dalam faraid ada. Dalam kitab fiqh bahagian perang pun ada juga. Dia nama Ummul Walad sebab dia telah disetubuhi oleh tuan dia. Kelebihan dia ialah kalau tuan dia mati, maka dia merdeka. Ummul Walad ni. Anak yang dikandung oleh hamba perempuan tadi ikut siapa dari segi merdeka ataupun hamba? Jawapan dia ikut ayah. Hak perempuan tadi, isteri dia ke belum? Belum. Bukan jadi isteri dia, masih hamba abdi. A dapat satu orang hamba abdi perempuan. Tawanan perang perempuan. Khalifah bagi kat dia seorang. Negara mana ustaz? Syria apa? Kan? Okey, tuan-tuan sekalian. A pun dapat satu orang, maka dia pun bersama dengan hamba abdi dia. Dibenarkan dalam Islam. Dia saja, kawan dia tak boleh. Tuan-tuan, kawan A tak boleh bersama dengan hamba abdi perempuan dia. Dia seorang saja. Bila dia dah bersama dengan hamba abdi perempuan ni, yang tu tetap bukan isteri dia, yang tu tetap hamba. Tetap milik dia, seperti mana dia memiliki rumah, seperti mana dia memiliki kereta, seperti mana dia memiliki barang. Apabila wanita tadi ni, hamba tadi melahirkan anak, anak ni ikut siapa? Mak ke ayah dari segi merdeka? Ikut ayah. Maka nanti bila ayah dia meninggal, hak wanita tadi dulu ni milik ayah dia. Lepas ayah dia meninggal, milik siapa? Milik si anak. Hak ni maksud hadis ni. Antalidal amatu rabbataha. Antara tanda kiamat ialah hamba sahaya wanita tadi melahirkan tuannya. Punya panjang cerita dia. Apabila hamba saya wanita tadi, bukan hamba saya lelaki, hamba saya wanita yang disetubuhi oleh tuan dia melahirkan anak, apabila hamba saya melahirkan tuannya. Tuan-tuan faham tak? Asal yang milik wanita tadi siapa? Ayah dia. Kemudian bila ayah dia meninggal, siapa milik wanita tadi? Inilah apa nama ni? Anak tadi ni. Kata Imam An-Nawawi dan Al-Imam Al-Khattabi, Imam Nawawi pensyarah nombor 1 Sahih Muslim. Hadis ni diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Berkata dua orang ulama hadis tertinggi, Imam An-Nawawi dan Al-Imam Al-Khattabi, mereka kata hadis ni nak bagi tahu bahawa nanti akan berlaku peperangan
Banyak akan berlaku peperangan. Islam akan berkembang dan tersebar luas satu hari nanti. Akan berlaku banyak peperangan dan daripada situlah akan keluar hamba sahaya ni. Keluar tajuk ni. Perkataan antalidal amatu rabbataha, hamba sahaya melahirkan tuannya. Ayat Nabi hak pendek tu ada lebih kurang, paling sikit saya jumpa ada 6 pendapat para ulama ketika menghuraikan hadis tu. Hadis tersebut ataupun teks tadi ni, ayat yang pendek, antalidal amatu rabbataha. Yang paling tinggi dan jumhur ulama sebut ialah hadis ini. Nabi nak beritahu ayat tadi ni, hamba sahaya melahirkan tuan dia. Nabi nak beritahu satu hari dekat dengan kiamat, waktu tu Islam berkembang. Perang nanti ni, perang nanti. Apabila peperangan itu dipimpin oleh keturunan Rasulullah, dan setiap episod perang itu siapa menang tuan? Islam menang. Maka ketika itu akan banyak hamba dapat kepada orang Islam. Waktu itulah antalidal amatu rabbataha, bila banyak hamba-hamba saya akan dapat kepada pejuang-pejuang Islam. Dan akhirnya hamba-hamba perempuan ni melahirkan anak. Waktu itulah banyak hamba saya yang melahirkan tuan mereka sendiri. Yang itulah teks dia. Kemudian ada juga ulama sebut, ulama hadis juga sebut, untuk menghuraikan perkataan itu, ayat Rasulullah tu, ulama hadis lain sebut an yakthural uququ fil aulad, akan jadi banyaknya penderhakaan di kalangan anak-anak. Hak tu pun ada ulama sebut, refer kepada ayat tadi, tuan-tuan. Jadi berlaku khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Apabila ulama hadis yang pakar-pakar ni dia nak hurai hamba sahaya melahirkan tuannya, mereka pun berkhilaf. Jumhur yang paling ramai sekali para ulama adalah seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi. Okey, kemudian yang kedua tu dia sebut banyak bangunan pencakar langit, yang tu tak payah hurai lah, hak tu berlaku. Hak pertama tadi pun telah berlaku, tanda kiamat tadi, dan yang kedua pun telah berlaku. Kedua-duanya. Hadis yang seterusnya. Hadis ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhiriz zaman ubbadun juhal wa qurra'un fasaqah. Akhrajahu Ibnu Adi fil Kamil. Yang ni, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil. Syekh Fahmi memilih tajuk ahli ibadat yang jahil jadi banyak, ulama yang fasik jadi ramai. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selagi akan ada di akhir zaman, dekat dengan kiamat, antara tanda dekat dengan kiamat, ramai ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik. Hari ni dahlah yang buat ibadat tu tak ramai dah tuan. Yang buat ibadat sudahlah tak ramai. Daripada 10 orang Islam di Indonesia, 8 tak semayang. La ilaha illallah. Tuan-tuan, situasi dan keadaan kita umat Islam akhir zaman ni 2019, 1440 ni, tak payah tengok Amerika lah. Memang confirm lah teruk dia mereka. Tak payah tengok Jepun lah. Jepun 0, berapa peratus je Islam, 99% Islam. Ni di Malaysia ni 10 orang Islam, 8 tak semayang. Hadis Nabi sebut ni, ubadun juhal, ahli ibadat yang jahil ni, nak hurai macam mana? Ahli ibadat apa ya Rasulullah? Semayang pun tak, bukan ahli ibadat. Tak dan fi ibadat, semayang pun tak.
Tak boleh nak masuk hadis ni, tak boleh nak hurai. Hak Nabi sebut ni, mereka semayang tapi jahil. Ya Rasulullah, zaman kami ni bukan semayang. Semayang pun dah. Nak sebut ahli ibadat jahil macam mana ni zaman ni? Maksudnya saya nak beritahu teruk daripada apa Nabi sebut. Situasi kita ni lagi teruk daripada apa Nabi sebut. Nabi nak sebut dekat dengan kiamat nanti hampa akan tengok orang-orang rajin ibadat tapi jahil. Kita pun kata ya Rasulullah, rajin ibadat macam mana? 10-8 tak semayang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maksudnya tuan-tuan, hak dua ni daripada hilang ni. Hak 8 ni tentu dah tak semayang. Tak boleh nak kata jahil tak jahil, tak semayang terus. Hadis yang Nabi sebut ni, ahli ibadat yang jahil mana? Hak dua ni, berapa nak ambil? Berapa nak ambil? Kita katalah 100, boleh pecah sikit. 80 tak semayang, tinggal 20 hak semayang. 20 ni Nabi kata dekat dengan kiamat ramai hak jahil, buat ibadat tapi jahil. Tak tahu kata tak sah. Belasan tahun nak semayang, tak tahu kata tak sah. Kalau main sini tengok ambil semayang, cermatlah sebab sini orang mengaji. Tapi singgah enggak? Kan? Singgahlah RNR ke apa ke mana. Bukan kita cari kesalahan orang duk tulis, tangkap gambar, rakam. Satu lagi kejahilan dijumpai. Benarlah apa yang Nabi sebut tangkap gambar. Kan kita perhati manusia, kita tengok, kita baca hadis, kita tengok dia basuh kaki. Dengan rupa tu tuan-tuan, kita tahu bukan 30-an, bukan 40-an, 60-an. Ambil semayang, duduk tak sah lagi. Tapi tiap-tiap hari pergi masjid. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa puluh tahun dah duduk semayang. Dengan ayat semayang, basuh kaki, cuih ke depan. Ataupun dia angkat kaki dia, dia buka paip dia tu. Dia pergilah kena bawah ni. Berapa banyak tempat tak kena tu. Ni kaki dia bukan tangan. Ni kaki dia tu. Dia angkat, paip duduk turun tu. Terpati tengok. Tak kena. Dengan mata biasa tengok pun tak kena dah. Tengok. Kesian. Umur 50 lebih. Umur 60 lebih. Ni hak 20 orang lagi ni. Hak tadi ni hak saya sebut tu. Ubadun juhal. Ahli-ahli ibadah yang jahil. Nombor 2, saya nak peringat diri saya dan kita semua. Ni hak duk ikut tarikat-tarikat yang tak ada guru ni. Ataupun yang duk ikut ajaran-ajaran sesat ni. Dia ajaran sesat yang paling banyak saya tengok di Malaysia ni. Nak kenal sesat senang je. Kali pertama kita ikut tak nampak lagi. Minggu kedua ikut tak nampak lagi. Sesat tak mana. Lepas bulan ketiga, lepas bulan keempat, kelima, tok guru tersebut, Allah SWT sayang kita semua. Maka semua yang main majlis ni tak payah semayang. Tu je, tu mukadimah tu. Ni saya, tuan-tuan ingat saya buat contoh kan ni. Ni hak saya jumpa ni. Dia mesti banyak kumpulan ajaran sesat yang saya jumpa, ending dia mesti tak payah semayang. Hati-hati. Sebelum tu apa? Sebelum tu jumpa Rasulullah, satgi bau wangi ni Nabi mai, satgi dia. Oh, duk tengah-tengah cakap ni Nabi masuk. Ni bahaya ni, bahaya. Yang nak timbang tu apa dia? Ilmu. Rupa-rupanya tok guru hak sesat tu, 3-4 tahun dah tak pi semayang Jumaat. Semayang fardu dia semayang. Ada tuan, ajaran sesat B, hak saya pernah jumpa. Semayang fardu tak tinggal, tak tinggal. Lepas berapa tahun depa duk ikut, rupanya ustaz Jumaat tak pernah pi. Dia senang Nombor 2, banyak hak jenis ajaran sesat ni, antara aktiviti depa yang besar yang depa buat ialah apa dia? Impun duit nak bagi hak dekat kepala sesat-sesat dia. Tak kira lah dengan sorban ke jubah ke apa ke, kan? Tengok muka pun tahu dah. Kan? Hak nu impun duit, hak ni cari duit, hak ni pi berhutang tang nu, yang ni pi berhutang. Tuan-tuan sampai berhutang. Hak tok guru kepala nombor 1 ni, dia wajibkan 150 orang hak ikut dia ni mesti
Pi jumpa setiap ahli keluarga, pak menakan, mak menakan, nak menakan, sepupu, semua pi jumpa, kena ambil duit walaupun RM1 dan kena berhutang. Ada ajaran sesat si. Saya jumpa tuan-tuan, hamba Allah yang ikut ni, semua keturunannya dia pi untuk berhutang. Semua duit tu buat pi kat tok guru sesat ni. Nombor 3 yang paling banyak tuan-tuan, juga yang banyak berlaku di Malaysia ajaran sesat, ialah dia suruh, dia arahkan tinggal ahli keluarga masing-masing pi duduk sama-sama depa, duduk satu taman, satu tempat, satu kampung. Tinggal mak, tinggal ayah, tinggal adik-beradik. Hak ni berlaku ajaran sesat di yang saya jumpa sendiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Arahan daripada tok guru ni, putus silaturahim, putus keluarga. Dia tak sebutlah putus silaturahim. Dia kata kita nak sampai kepada Allah ni. Tu ayat setan. Kena reti tuan, kena reti. Akhirnya 150 orang tu semua piduk setempat dan tak jumpa dah keluarga selepas 5 tahun, lepas 7 tahun, selepas 8 tahun. Tak jumpa dah. Laku hasbunallah wa ni'mal wakil. Sangat menyedih. Hak ni cukup sedih, hak ni cukup sedih. Depa tinggal, depa tukar terus, berhenti kerja, tukar nombor telefon, tukar alamat apa semua, depa piduk sama-sama depa. Ubadun duhal wa qurra'un fasaqah, akan ramai, akan ada di akhir zaman ahli ibadat yang jahil, ulama yang fasik. Ulama yang fasik ni ulama yang jahat. Ulama yang jahat ni tuan-tuan, dia tak jahil. Sebab tu Nabi sebut ulama. Hak ni hak nombor 2 ni, dia tak jahil, memang alim. Tapi fasik. Macam mana ustaz? Ni akhir zaman ni, kami ni nak ikut siapa? Kan? Ni alhamdulillah tuan-tuan, tempat pengajian ni menghimpunkan para ulama yang benar, insya-Allah. Cukup lah. Hak tu lah. Ikut hak paling ramai lah ni. Dan ulama yang benar ini ialah ulama yang apabila kita bersama dengan dia sentiasa mengingatkan kita kepada Allah. Ulama yang benar ni ialah ulama yang apabila kita mengaji kat dia bertambah ibadah kita. Ulama yang benar Rabbani ini ialah apabila kita belajar dekat dia, maka bertambah baik akhlak kita. Maka itu ulama Rabbani, ulama yang benar. Lawan kepada ulama fasaqah tadi, yang fasik tadi. Hadis yang terakhir untuk malam ni, hadis ke-22. Yang terakhir malam ni, tak dan saya tak dan ke hadis 26 tu, tak dan. Dan 22 saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinih kal qabidi 'ala al-jamri. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kepada umatku satu zaman di mana orang yang berpegang kepada agamanya laksana menggenggam bara api. Hak ni cukup masyhurnya hadis ni. Dan terlalu banyak dah dihuraikan. Maksud dia, kata para ulama, ni saya ambil hak ulama hurai. Ulama kata akhir zaman ni satu orang Muslim yang sejati, yang nak amal Islam keseluruhan dalam kehidupan dia. Dia nak amal Islam dari sudut dia bercakap, dia nak amal Islam dari sudut dia berpakaian, dia nak amal Islam dari sudut rumah tangga dia, dia nak amal Islam dari sudut menamakan ahli keluarga dia, dia nak mengamalkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan dia. Susah. Sebab apa? Sebab berbeza dengan semua orang di keliling dia. Bukan sahaja beza, orang pandang serong pula kat dia. Maka satu orang mukmin sejati bila dia nak amal Islam, Nabi buat apa nama ni, perumpamaan.
Metafora, susah dia nak beramal dengan Islam seperti mana susahnya menggenggam bara api. Susah dia nak beramal dengan seluruh Islam seperti mana mencabarnya dia bila dia nak genggam bara api. Pasal apa mencabar? Pasal keliling, semua tak suka bila setiap sudut kehidupan dia nak buat cara Islam. Bila dia nak berpakaian dengan Islam, nak ajak anak-anak dia hidup dengan Islam, nak amalkan Islam dari sudut kehidupan, tak boleh dan sukar. Sebab apa? Sebab keliling dia dikuasai oleh suasana yang tidak mengamalkan Islam.